And then diorang nampak kat sebelah diorang ada tangga. Tangga diorang kata tangga rapuh lah. Okay, kita naik atas jap lah. Sementara nak tunggu reda ni. Diorang nak naik lah dekat tangga. Naik tangga. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream. Malam sepi berteman kembali. So untuk minggu ni sebenarnya aku rasa tak ada apa-apa update pun, melainkan lockdown je lah. Sebab kita masih tak dapat keluar rumah. Okay. Tapi di sebalik kekacauan yang tengah berlaku, di sebalik masalah-masalah yang kita tengah hadapi, kesulitan yang kita hadapi ni, aku harap kita semua dapat stay positif, dapat stay relax. Walaupun memang aku percaya ramai gila yang susah tapi aku harap sekurang-kurangnya kita dapat percaya yang ramai sebenarnya tengah berusaha untuk bantu kita. Kalau bukan orang atas, aku percaya orang-orang rakyat biasa macam kita tengah berusaha sedaya upaya untuk tolong sesama kita lah. Dan percayalah, walaupun kita tak ada orang untuk kita minta tolong, tapi sekurang-kurangnya kita percaya kita ada tempat untuk bersujud. Dan memandangkan kita masih berkurung kat dalam rumah, semalam ni aku nak bawa korang, kita keluar ajak rumah. Bukan secara fizikal lah, okay? Kalau kita keluar secara fizikal, kena compound susah lah pula kan. Tapi aku nak ajak korang, okay? Bersama dengan Physics Cream, kita keluar dari rumah aku kejap. Kita keluar daripada rumah seorang manusia kepada satu rumah seorang arwah. Dan untuk pengetahuan korang, kompilasi ni bukanlah kompilasi yang pertama, which is kita ada prequel, iaitu kompilasi Seram Bangunan Puaka edisi Highland Tower. Dan malam ni tadi aku cakap aku nak bawa korang pergi rumah kan. Yup, kita nak pergi ke satu rumah yang masyhur. Dan bila aku cari rumah puaka ni, description yang ditulis kat situ adalah sesetengah orang percaya yang rumah tu adalah rumah berhantu. So rumah apa yang aku maksudkan, aku rasa korang tahu, sebuah rumah banglo yang ditinggalkan, Villa Nabila. Okay, relax. Okay, relax. Walaupun kita nak pergi ke Villa Nabila ni, tapi sebelum kita pergi, kita pergi masuk dekat rumah Villa Nabila ni, aku nak tunjuk kepada korang satu video. Aku sangat berterima kasih lah kepada orang yang mendoakan, cakap semoga diberi kekuatan untuk horror storyteller dalam meneruskan atau membuat konten-konten seram ni. Sebab dalam beberapa hari lepas, kalau tak silap aku, waktu tu aku tengah sembang dengan Zikri tau. Aku tengah sembang, aku tak ingat sembang apa, dan tiba-tiba this happen. So masa tengah sembang tu, aku macam tiba-tiba aku perasan dekat laptop aku bergerak tu lah. Aku bergerak dan aku tengok tiba-tiba ada satu image yang tu lah yang aku cakap, kalau ranking hantu tu, aku letakkan ranking hantu tu yang atas lah, yang macam masyhur tu kan. Aku akan letak dia yang pertama, sebab yang tu lah aku rasa kalau aku nampak walaupun dia tak bergerak, pisang babe. Kenapa tiba-tiba keluar tu gambar ni? Kau dia macam bergerak sendiri. Dia tak aku rosak ke? Siapa yang tekan orang tak? Serius. Siapa siap? Tak tahu laptop aku rosak ke? Tak, ui. Astagfirullah. Ui. Sampai. Ui. Padang Dovik, padang. Laptop aku rosak ke? Tak tahu lah. So aku harap korang boleh terus doakan kita orang. So aku harap korang dapat bantu kita orang untuk dapat 10k subscriber. Sebab actually aku risau tau. Sebab lepas-lepas ni aku sebenarnya ada satu projek kerja lah dengan Zikri. And aku risau macam kita orang agak sibuk. Aku rasa macam boleh ke dapat 10k subscriber sebelum tahun ni kan. Tapi sebagaimana keajaiban yang asbabnya korang tunjukkan waktu
Physics Cream dapat 1k subscriber and then 5k subscriber. Aku rasa benda tu tak mustahil lah untuk kita capai untuk 10k subscriber. So jap, bantu kita orang untuk dapat 10k subscriber sebelum tahun ni. Dan semoga Physics Cream dapat menghasilkan banyak lagi konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Dan sebelum kita selami 3 kompilasi kisah seram bangunan puaka mengenai Villa Nabila ni, aku rasa elok lah kita kena sedikit kenapa Villa Nabila ni dikatakan berhantu kan. So aku akan tunjuk kepada korang gambar Villa Nabila tu waktu pagi dan waktu malam. So kalau waktu siang korang tengok, memanglah rumah tu macam berlubang-lubang, bombong tu macam dah tak ada dah kan. Tapi aku rasa still boleh terima lah. Dia jadi macam rumah terbengkalai biasa je. Tapi bila waktu malam kau tengok sendiri macam gambar dia. Aku masa tengok gambar dia waktu malam tu, aku macam mana korang yang dalam kisah-kisah ni boleh nak berani tau masuk. Memanglah beramai-ramai pun, tapi aku rasa macam manalah mental korang kuat nak masuk rumah yang tak ada lampu langsung ni, atas bukit tau. Dan rumah tu besar. So memang pisang lah. Ada banyak spekulasi, banyak versi mengenai Villa Nabila ni kenapa dia berhantu kan. So Villa Nabila ni ada yang cakap sebenarnya diorang ni adalah satu keluarga yang bahagia satu ketika dulu. Okay. Dan mereka ni dikurniakan cahaya mata, which is nama dia Nabila. Sehinggalah satu hari orang gaji dalam rumah Villa Nabila ni. Aku tak tahu kenapa, maybe dia nakkan rumah tu ke, tak tahu kenapa. Tapi tiba-tiba dia mengambil langkah drastik, di mana pembantu rumah ni, orang gaji dia ni bunuh mak ayah Nabila, termasuk Nabila sekali. Dan ada yang dikatakan yang Nabila ni kena roll something tu. Dan akhirnya Nabila ni dibunuh dan dia ditanam. Ada yang cakap dia tanam dekat tembok rumah. Mayat dia tu dah bunuh, dia letak Nabila tu dekat lantai ke aku tak tahu, dekat tembok ke dinding ke, and then dia simen. Dan ada yang cakap dia ditanam dekat bawah tangga, which is kalau korang tengok gambar yang aku bagi tu, orang kata dekat kawasan tangga tu lah. Dan ada juga yang cakap Nabila tu sebenarnya ditanam dekat pintu gerbang. Sebelum korang boleh naik bukit dan jumpa Villa Nabila tu, ada satu pintu gerbang dan kat situ. Tapi sejauh mana kesahihan dia aku pun tak tahu lah kan. Tapi yep, sangat berbaloi untuk dikongsi. Dan tanpa membuang masa, kita terus ke kisah pertama untuk malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama Tragedi Nabila. Kisah Tragedi Nabila ni dia terjadi kepada seorang perempuan, iaitu kita ambil nama Kim Bayu Syuhada. So Syuhada ni adalah seorang aku tak pastilah pelajar ke ataupun maybe dia dah bekerja. Okay? Dia adalah perempuan yang berkerjaya dan dikatakan setiap hari Sabtu dia ni akan keluar daripada rumah, atas kebenaran mak ayah dia jugalah. Dia akan keluar daripada rumah and dia akan gathering, akan berkumpul ramai-ramai dengan kawan-kawan dia yang duduk jauh untuk lepaskan kerinduan lah kot. So bila si Syuhada ni berkumpul dengan kawan-kawan dia, memang lepas kerinduan. Maybe stok seminggu diorang simpan. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, simpan, peram semua gosip. Hari Sabtu semua lepaskan rindu dengan member-member dia. So sembang punya sembang, tup pukul 9 malam. So bila 9 malam dia macam dah 9 malam, aduh, dah tak ada bas lah ni, nak balik rumah kan. Aku tidur rumah kau je lah, boleh lah. So dia pun macam pakat. So dia pun decide untuk tidur rumah member dia lah. So bila diorang sembang punya sembang, stok seminggu yang diorang peram maybe dah habis lah. So diorang pun masing-masing dah bosan lah. Bila dah bosan ni, adalah seorang member lelaki dia yang kita ambil nama Kim Bayu juga, iaitu Wahid. Okay, Wahid. So Wahid ni mula lah macam tengah orang semua macam dah lesu nak sembang apa lagi. Tiba Wahid, guys, aku nak cakap dengan korang ni, korang pernah dengar kisah pasal satu rumah berhantu dekat area Johor ni? Lepas tu diorang macam, rumah apa? So nak dijadikan cerita, si Wahid ni cakap, entahlah, aku tak tahu orang kat sini panggil apa, tapi maybe Villa Nabila. And dia cakap macam tu. And bila dia sebut nama Villa Nabila tu, diorang pun macam seram sangat ke tempat tu kan. Lepas tu si Wahid ni sambung, aku tak tahulah menyeramkan kalau perempuan yang dibunuh dan ditanam di simen dekat dinding itu tak menyeramkan.
Lepas tu bila orang dengar macam, ni macam dah tragedi yang menyeramkan lah. And then orang mula bertanya lah, jauh daripada sini kan rumah Villa Nabila tu. Lepas tu dia macam, tak ada jauh sangat, dekat sini-sini dalam 20 minit macam tu aku dah sampai lah. Tapi bukan rumah Villa Nabila yang aku nak cakap. Aku nak bagi tahu pasal rumah sebelah rumah Villa Nabila, which is rumah doktor. Okay, aku tak pasti rumah doktor rumah apa, sebab aku ada cari pasal Villa Nabila. Aku download Google Earth sebab aku nak tengok persekitaran rumah Villa Nabila tu, rumah macam mana yang dimaksudkan ni. Tapi itulah, bila aku cari Villa Nabila, tak ada jalan masuk dekat kawasan hutan tu yang aku boleh tekan and aku boleh tengok satu kawasan tu lah. Aku tengok Highland Tower ada, tapi bila Villa Nabila tak ada. So macam, tak apalah. Aku rasa maybe struktur bangunan dia sama je dengan Villa Nabila, lebih kurang, sebab diorang duduk sebelah-sebelah kan. So bila semua ramai-ramai dah tertarik ni, walaupun lemah semangat, adalah seorang yang bagi usulkan idea, jom lah kita pergi rumah doktor yang aku cakap tu. Lepas tu si Wahid ni macam seronok lah kan. Macam okay, orang semua terima cadangan dia. So dia macam okay guys, okay kita set pukul 10, korang pergi siap dulu. Pukul 10 kita gerak pergi. Aku pun nak bersiap dulu lah. Okay, ingat pukul 10 berkumpul tau. And then diorang pun bersiap. And semua berkumpul untuk pergi Villa Nabila. So seperti yang dijanjikan, cuma lambat sikit setengah jam, diorang pun dalam 10.30 diorang berkumpul ramai-ramai. Okay, masalahnya si Syuhada ni perasan yang si Wahid, dia bukan invite 2 orang je tau, which is maybe dalam kalangan diorang tu ada 7 orang je. Tapi si Wahid ni pergi invite ramai gila orang, sampaikan bilangan diorang jadi dalam 20 ke 30 orang. So memang ramai gila time tu. And bila dah ramai, si Wahid ni macam, okay guys, sebelum kita bertolak pergi kawasan rumah doktor yang aku cakap ni, and lepas tu kita maybe pergi Villa Nabila, aku nak korang cam muka member-member korang. Korang pandang kanan, pandang kiri, depan, belakang, check masing-masing kawan. Pastikan kawan korang tu ada dengan korang dari awal sampai habis. Sebab kita tak nak kod-kod tiba-tiba nanti terkurang, apatah lagi bertambah. Lepas tu diorang pun macam okay, bergerak. Diorang pun bergerak pergi ke rumah doktor tu. Dalam perjalanan diorang bergerak tu, si Syuhada ni ada perasan satu kawasan tau. Kawasan yang aku tak bagi tahulah kawasan apa, tapi kawasan tu dia kata gelap. Dan dia tak nampak apa yang berada dekat kawasan gelap tu sebab dipagari oleh daun-daun. Dan daun tu yang aku nak bayangkan adalah pokok pisang lah. So dia pun macam, Wahid, tempat apa ni? Asal gelap semacam ni? And si Wahid ni boleh dengan selamba je dia cakap, dah tak payah banyak bunyi, jalan je, follow je. And si Syuhada ni macam, okay tak apa lah. Tiba-tiba dia dengar kawan dia cakap, weh Wahid, kau tak cakap pun yang kita kena masuk kubur. Siut lah Wahid. Dan rupa-rupanya kawasan yang Syuhada maksudkan adalah kawasan perkuburan. So bila diorang berjalan sampai dekat pintu kawasan perkuburan tu, mulalah bila dah ramai-ramai, banyak perangai gila-gila kan. Ada seorang lelaki dalam rombongan diorang tu cakap, ni pintu masuk kubur kan. Mantap. Geng, aku nak challenge. Aku nak buat challenge. Aku nak challenge korang masuk dalam kubur ni. Tapi korang jangan risau sebab aku akan masuk dulu. Dan aku akan tunggu dekat pintu keluar sebelah sana. Barang siapa yang dapat lepas daripada kubur ni dalam masa 10 minit, aku belanja makan. And then dia bergerak. Si Syuhada dengan kawan-kawan ni takut. Tapi masalahnya kalau diorang tak berjalan, diorang kena tinggal lah. And bila kena tinggal dekat kawasan perkuburan, so macam memang ikut je lah. Dia pun ikut. Diorang pun masuklah kubur. And nak dipendekkan cerita, diorang mendaki bukit tu sehinggalah diorang tiba betul-betul dekat belakang rumah doktor yang dimaksudkan tu. Rumah tu rumah dah kosong lah. Okay, kau bayangkan diorang naik bukit ni. Weh Wahid, jauh lagi, cakap si Syuhada kan. And then si Wahid ni cakap, dah sampai lah. Lepas tu si Syuhada macam, mananya Villa Nabila ni? Tu Wahid cakap, bukan Villa Nabila, kita dah sampai lah dekat belakang rumah doktor ni. So diorang pun terus naik, sampailah betul-betul si Wahid ni ada dekat belakang rumah si doktor tu. Kau bayangkan rumah batu, and then sini sebelah ni pintu. Si Wahid ni betul-betul dekat bahagian belakang rumah doktor. Sebab diorang masuk ikut jalan belakang tau. So bila sampai ke belakang, si Wahid masuk macam tengok bahagian depan rumah doktor. Okay, nice, kita dah sampai. Okay geng, kita dah sampai dekat rumah doktor tu. Okay, cuma dia
tak beradab lah kalau kita masuk ke belakang. Jom kita masuk ke depan. Diorang pun bergerak, masuk ikut pintu depan. So sampai kat pintu depan, si Wahid ni start head count dia sekali. So dia macam, okay geng, sebelum kita masuk rumah doktor ni, aku nak buat head count sekali lagi. Okay, takut-takut ada yang tertinggal. Dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira 27, 28, 29. And then tiba-tiba si Wahid ni berhenti. Dia berhenti head count tau. Lepas tu, okay geng, seolah-olah tak ada apa-apa jadi. Dia pun macam, okay, jom kita masuk. And then si Wahid ni perlahan-lahan pergi dekat arah pintu rumah doktor tu. Assalamualaikum, kami datang sebagai tetamu. Dia buka pintu rumah. Dan dia kata rumah dalam tu bersepah, babe. Bersepah, ada daun-daun kering. Daun-daun kering bertaburan dekat halaman ruang tamu rumah tu tau. Lepas tu diorang macam, okay tak apa, diorang masuk. Masuk je, kawan si syuhada ni tiba-tiba jatuh. Kawan si syuhada jatuh, and tiba-tiba dia macam dirasuk tau. Dia dirasuk tu macam korang tengok dalam movie, yang macam tiba-tiba tangan dia macam ni, dia macam patah-patah tau. And then terjatuh, kepala sampai macam terbengkok-bengkok macam tu. And then merangkak secara terbalik. Dia kurang macam tu. So bila nampak macam tu, si Wahid ni, dia ni kan leader, dia ni kan ketua kan. So dia pun macam, guys pegang. And then dia baca lah surah-surah macam-macam. Dia ambil air, dia sapu. And alhamdulillah, diorang dapat selesaikan kes time tu lah. Walaupun tengah seram time tu, dah baru masuk, tiba-tiba dah jadi macam ni kan. Ada seorang member lelaki dia yang tolong angkat lah kawan perempuan diorang ni yang dirasuk tu. Diorang angkat sebab budak tu lemah kan dan pengsan. So diorang angkat lah. Diorang angkat, and masalahnya diorang tak terus balik tau. Diorang macam, okay geng, aku rasa sampai sini lah. Tak ada. Diorang macam, okay, jom kita masuk sebelah sana pula. Diorang ni memang macam gentle lah. Diorang masuk satu tempat ke satu tempat, satu kawasan ke satu kawasan. And masa diorang tengah berjalan tu, diorang ada dengar satu hilayan tawa tau. Ada satu bunyi mengilai dekat bahagian bilik depan. Kau boleh bayangkan tak? Diorang jalan kat satu laluan macam, kalau dekat kawasan macam apartmen di koridor, kawasan rumah yang untuk korang berjalan sebelum korang boleh masuk ke satu bilik dan ke satu bilik. Dia dengar dekat satu bilik kosong depan tu ada orang gelak. Kawan lelaki yang tengah angkat budak perempuan ni, dia cakap, weh kau, kawan si Syahadan, weh kau, pergi suluh. Apa benda? Diorang macam, takkan aku. Habis tu kau nak aku ke? Aku tengah bawa kat member kau ni, kau pergilah suluh. Jawab. Kita memang nak tengok kan kalau ada footage yang menarik boleh dapat malam ni. And then si kawan Syahada macam, ish, yelah. And then dia ambil phone dia. Si kawan dia pun macam, ish, yelah. Tapi korang follow aku, jangan tinggal aku. And then diorang gerak pergi bilik gelap yang dengar bunyi orang gelak tu. And then dia buka lampu. Saya kata bukan lampu flashlight tau. Dia buka lampu screen phone dia. Sebab time tu bukan touch screen lah. So bila kawan si Syuhada ni datang, jalan, Astagfirullahaladzim, nak masuk, nak suluh apa yang ada kat dalam bilik gelap tu. And then dia suluh macam, okay, korang bayangkan, dia suluh macam ni tau. Dia suluh dekat dalam bilik gelap. Suluh tiba-tiba macam ni. Dia suluh, depan phone dia ada satu kepala yang tengah jenguk macam ni. Yang korang nampak bibir dia tak ada reaction, tapi mata besar, terbeliak macam ni. Tengah suluh dia macam ni. Macam tu. Memang time tu dah pisang lah. Nampak terus lari. Si kawan Syuhada dengan Syuhada semua lari. Termasuklah kawan dia lelaki yang tengah dokong orang yang kena rasuk tu. Lari. Dan diorang kata penat dia sebab diorang tak jumpa jalan keluar. Dalam 10 minit diorang lari, tak jumpa jalan keluar. Diorang lari. Dan tiba-tiba barulah diorang nampak ada satu cahaya, and diorang keluar daripada rumah doktor tu. Bila keluar daripada rumah doktor, diorang masih pisang. Weh, apa benda kita nampak tadi weh? Sebab dia kata dia nampak ada perempuan tu, perempuan yang tengah jenguk dekat
dalam bilik gelap tu, rambut dia kusut, panjang cecah lantai, and baju dia lusuh. Pelik gila kalau ada perempuan yang tiba-tiba duduk kat dalam bilik gelap dekat tempat Villa Nabila tu. So macam diorang dah, ya Allah weh, kita nampak apa weh? Weh, aku nak balik dah, aku nak balik, siapa nak balik. And tiba-tiba diorang nampak dari belakang pintu rumah doktor tu terbuka. And si Wahid ni keluar. Ni tak ada apa-apa pun. Tak best lah macam ni. Okay guys, jom lah. Sebabkan tak ada apa-apa, jom kita gerak pergi Villa Nabila. Yang Syuhada ni dah kena kacau bagai dah. Kawan dia yang suluh flashlight tu marah lah, macam, weh Wahid, kau tak nampak ke apa yang jadi dekat, kita ambil nama, kita bagi nama perempuan ni Ira lah. Kau tak nampak ke apa yang jadi dekat Ira ni? Dah sampai macam ni pun kau nak pergi Villa Nabila ke? Aku tak kira, aku nak balik. And si Wahid ni, aku tak tahulah apa masalah dia. Si Wahid ni cakap, semak lah. Kau nak balik, kau balik lah. Kisah apa aku? Ni kali kau tak payah ikut lah. Semak ke. And si Wahid pun teruskan perjalanan. Dia pimpin satu rombongan 20 ke 30 orang tu untuk pergi masuk ke Villa Nabila pula. Kawan dia ni dengan si Syuhada memang dah tak boleh nak buat apa lah, sebab diorang pergi sama-sama. So bila diorang nak keluar, katakan diorang berdua je nak keluar, so diorang pun ikut lah masuk pergi Villa Nabila tu. And diorang kata kali ni bila diorang masuk Villa Nabila, si Wahid ni dah tak bagi salam lah. Memang dah tak bagi salam. Diorang pecah masuk terus Villa Nabila dekat bahagian tepi rumah dia. And diorang masuk. Walaupun diorang tak cerita lah, diorang detail diorang masuk pintu mana, tapi kalau korang nampak rumah dia, aku rasa kalau duduk kat tangga je korang dah rasa seram lah. Diorang masuk Villa Nabila, okay? Dia masuk Villa Nabila, diorang teroka lah satu bilik. Macam si Wahid ni tengok, si Syuhada pun macam, weh, tak nak balik ke? Diorang tengok satu bilik, tengok ke satu bilik. Tiba-tiba dekat satu kawasan, diorang nampak ada satu perempuan yang lebih kurang macam yang diorang nampak dekat rumah doktor tu, which is yang diorang kata Cik Ponti. Cik Ponti ni diorang nampak dalam rumah tu. And diorang kata waktu ni masing-masing lari. Waktu ni bukan si Syuhada je nampak, waktu ni semua nampak. Semua nampak, dengan si Wahid yang berani sangat tu pun nampak. Semua lari, babe. Ada yang maybe keluar ikut tingkap, ada yang lari balik turun bukit, ada yang naik. Dan dia kata daripada berpuluh-puluh orang tu, sekarang tinggal dalam berbelas-belas orang je. And diorang pun lari lah. Si Syuhada lari bila nampak kali kedua Cik Ponti. Lari. Wih, sampai dekat ruang tamu. Lari-lari sampai kat ruang tamu Villa Nabila ni. Lari-lari ruang tamu. Pintu tertutup. Lepas tu dia macam, okay, kita pergi mana? And then diorang nampak kat sebelah diorang ada tangga. Tangga diorang kata tangga rapuh lah. Okay, kita naik atas jap lah, sementara nak tunggu reda ni. Diorang nak naik lah dekat tangga. Naik tangga. Dekat tangga ada satu bungkus gula-gula tengah tunggu dekat tangga tu. Bila diorang nampak macam tu, diorang pun diorang lari, redah semua, buka pintu Villa Nabila. And then diorang keluar. And untuk pengetahuan korang, macam aku cakap tadi, Villa Nabila ni kan dia dah dikunci, which is kat depan tu ada zinc. Kau bayangkan diorang lari, dan sekarang ni diorang tinggal dalam maybe boleh dikira dengan jari je yang tinggal. So bila dah sampai si Syuhada macam, kita nak pergi mana ni? Sebab diorang sekarang dah terkurung dekat Villa Nabila. So diorang, and then adalah seorang lelaki yang maybe tough lah, macam gentleman. Dia macam, tak apa, aku tolong korang, aku tolong angkat korang lah. Korang terus, nanti korang sampai sana, korang tolong aku pula. And then tolonglah, lepaskan seorang perempuan, seorang lelaki, tolong angkat, lepaskan daripada zinc tu, lepaskan orang semua daripada pagar zinc. Dan waktu tu si Syuhada ni macam dah pisang, sebab dia nampak perempuan dalam bilik yang gelap tu. Dia nampak Cik Ponti, dia nampak hantu bungkus pula. Bungkus tu. Sekarang ni dia, kalau kita nampak semua benda tu dalam satu masa, memang tak boleh brain lah. So dia pun macam, dia pun berbekalkan phone dia tu, dia pun suluh macam, sementara tunggu giliran dia nak lepas zinc ni. So dia macam, dia tak tahulah kenapa, tapi dia macam nak dongak ke atas. And bila dia dongak ke atas, dia macam, maybe sebab ke atas lah ada sos lampu daripada bulan.
yang dipantulkan oleh bulan kan. So bila dia, and then dia tengok atas. Bila dia tengok atas, maybe kita macam nampak ada benda terbang ke, tak ada. Benda ni tak ada lah. Bila dia pandang atas, dia nampak ada sepasang kaki betul-betul kat atas kepala dia. Ada sepasang kaki betul-betul kat atas kepala dia. Dan dia kata kaki tu pucat tau. Kaki tu pucat and luka. So bila dia pandang macam tu, dia macam seolah-olah ada orang yang tergantung dekat atas dia. So dia pun macam tak kira. Walaupun bukan turn aku, dia nak lepas dulu. Dia pun cakap dengan lelaki tu macam, bang, saya dulu bang, saya dulu. Lepas tu abang tu pun angkat lah dia, lepaskan dia. And dia kata dia tengok balik, betul ada orang tergantung dekat atas dia tu. Dia nampak tapi orang lain lag tak nampak benda tu. So bila dah macam tu, diorang pun turun. And diorang pun balik ke checkpoint masa awal-awal tu. Diorang dah tak kira. Diorang kumpul tu dalam, walaupun diorang ni ada dalam, boleh dikira dengan jari je, diorang tak kira. Aku tak nak tunggu semua orang yang dah gerak dengan kita. Diorang pergi lantak diorang sebab diorang yang nak ikut kan. So yang penting diorang selamat. So diorang pun naik bas. Sebab time tu diorang kata dah pagi dah, dalam maybe subuh dah ada bas lah. So diorang macam okay, tak kira, diorang naik bas. And walaupun dalam bas tu diorang kata orang ramai pandang jijik dekat diorang sebab baju lumpur-lumpur baju berlumpur dengan berluka-luka semua. Tapi dia macam kes apa, janji aku selamat kan. Salam-salam and then diorang gerak balik. Waktu pagi Ahad tu dalam pukul 10 barulah syuhada ni sampai dekat rumah. Kau bayangkan diorang pergi daripada pukul 10 mengembara dekat rumah doktor sampai kat Villa Nabila sampai pukul 10 pagi balik. Bila syuhada ni balik, dia kata memang dia ada kunci spare. Dia balik and then dia masuk mandi-mandi and then dia terus tidur sebab penat kan, dari malam tak tidur. And then bila waktu, mungkin maybe waktu malam berita kan, orang tengah tengok berita, mak ayah dia tengok berita, keluar satu artikel, keluar satu berita yang mengejutkan, which is didapati seramai 23 orang hilang dalam Villa Nabila. Dipercayai diorang pecah masuk. Nah ni yang, so tragedi dahsyat ni aku cakap yang banyak masuk surat khabar tu. And syuhada ni bagi tahu yang dia antara orang yang selamat daripada tragedi ramai-ramai tu. And mak ayah syuhada ni tanyalah, sebab kan orang pergi kat tempat situ kan, mak ayah syuhada ni tanya, malam kau ada pergi tak Villa Nabila tu? And then syuhada ni kata, tak ada mak, tak pergi pun. Dia tahu, mak ayah dia tahu dia pergi. Mak ayah dia dah faham lah perangai dia, dah tahu dia pergi. Tapi sebabkan dia selamat, so mak ayah dia malas nak bising. So aku tak tahu untuk tragedi Nabila ni adalah kisah dia sahih atau tak. Tapi based on penceritaan dia, aku rasa macam legit lah. Yang aku rasa agak boleh dipercayai sebab penceritaan dia tu agak detail. Dan apa yang macam bagi aku macam lagi sahih sebab banyak berita yang bagi tahu pasal ada 23 orang hilang dalam Villa Nabila. Tapi tak tahulah betul ke tak. Sebab ada juga yang berita yang cakap sebenarnya benda tu tak betul pun. So tapi sangat worth it untuk kita kongsi. Dan tanpa buang masa, kita pakai ni nampak macam seram sikit, macam nak masuk Villa Nabila kan. So tanpa buang masa, kita terus ke mimpi ngeri kedua kita. Sebuah kisah yang aku bagi nama ada orang.